Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan kuliah kita, iaitu tajuk adil dalam berhukum. Sesungguhnya perkataan adil ni dari sudut bahasanya makna meletakkan sesuatu kena dengan tempatnya. Lawan kepada adil iaitu zalim. Zalim meletakkan sesuatu tidak kena dengan tempatnya. Apabila kita sebut berkenaan dengan adil, ia merupakan salah satu daripada perintah Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita laksanakan. Di antara dalilnya firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Suratul Ma'idah telah sebut benda ni, ayat yang ke-90. Rata-rata kita orang lelaki ni biasa dengar ayat ni, dijadikan akhir khutbah semasa Jumaat. Kita akan dengar khatib akan baca ayat Inna Allah ya'murukum bil 'adli wa ihsan ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Jadi betapa pentingnya disebut berkenaan dengan ayat ini, betapa pentingnya dia menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita semua menjalankan amanah, menjalankan keadilan di dalam semua perkara. Kita tengok satu persatu perintah ini. Baik,
Ini adalah satu ayat yang mana amalan yang boleh menolak bala daripada Allah Subhanahu wa taala sekiranya seorang hamba Allah itu melaksanakannya. Sehingga sekiranya hamba Allah Subhanahu wa taala itu melaksanakannya. Baik, saya lupa dia bukan surah Al-Maidah ni, ayat ni. Nanti saya cek. Tak boleh dia kena cek. Sekarang ni orang duk potong video. Nah, kalau salah nanya. Nah, dalam orang kata Wahabi, nanti dia kata salah baca ayat Quran. Nah, kita tengok dulu. Innallaha ya'murukum. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Baik. Ayat 90 suratul Nahl. Suratul Nahl ayat 90. Saya betulkan apa yang saya sebut tadi. Innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba. Yang pertama saya nak sebut bahawa adil ini merupakan salah satu daripada perintah Allah Ta'ala supaya melaksanakan keadilan. Apatah lagi dalam semua perkara lah, kena adil. Semua perkara dalam masalah berhukum, apatah lagi dalam masalah kehidupan yang melibatkan diri kita dengan manusia yang lain. Islam satu agama yang cukup menjaga di antara kita dengan orang lain. Orang lain tak boleh ganggu kita dan kita tidak boleh ganggu orang lain. Disebut dalam Al-Quran macam mana kita hidup bermasyarakat. Oleh kerana manusia ni dia banyak pesek, banyak keadaan. Ada manusia yang perangai dia okey, ada manusia yang perangai dia kurang elok. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak manage semua manusia yang ada melalui seorang, iaitu Nabi SAW. Betapa hebatnya Allah, kita boleh ikut seorang yang bernama Muhammad SAW, Nabi kita ni. Semua perangai manusia jadi elok dengan ikut dia. Kita sama kita ni mungkin lain perangai dah. Saya dan tuan berbeza. Cara pakaiannya, cara kehidupan hariannya amat berbeza. Tak sama. Tapi kita boleh sama dengan mengikut seorang insan yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Itu saya kata hebatnya Allah ni. Hebatnya Allah. Dan bila insan itu diwafatkan oleh Allah, kerana dia juga manusia. Bila Nabi SAW wafat, kita yang ramai perangai, ramai keadaan ni boleh duduk bersatu juga dengan memegang dua apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, iaitu kitab Allah wa sunnati. Lam tadillu abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu tamassaku bi kitabillah, in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati, dan sunnah. Walaupun Nabi itu wafat, kita kira Nabi wafat, berpecahlah umat ini. Tidak. Berpecah ada, bukan tidak ada, tapi penyelesaian kepada nak berpecah ni balik kepada satu. Kerana itu agama ni dia menyentuh banyak keadaan orang. Kita jangan fikir agama dengan cara kita hidup kita daripada kecil sampai sekarang. Contoh, orang daripada kecil hidup dia tidak terdedah sangat dengan perkara-perkara yang pelik-pelik. Dia mungkin hidup dalam suasana ayah dia ustaz, mak dia ustazah,
ya? Dia juga duduk dalam suasana agama. Kita tak boleh nak hukum orang mengikut suasana yang kita hadapi daripada kecil sampai ke dewasa. Dah. Oleh kerana itu Nabi kita SAW, kalau orang tanya dia satu hukum, dia jawab, dia tengok kadar orang tu macam mana. Itu yang kita baca hadis Nabi SAW. Jawapan yang Nabi berikan kepada sahabat berbeza, soalan yang sama. Contoh, ayu a'malu afdal, amal apa yang paling afdal? Banyak kita dengar hadis tu, tapi sahabat ni tanya, dia kata birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Kawan ni mari tanya, solat pada waktunya. Kenapa Nabi tak jawab sama? Sama serupa Nabi jawab jawapan Nabi? Tidak. Kerana orang yang mari tanya depan Nabi itu mewakili perangai manusia. Perangai manusia. Kita berbeza, saya sebut tadi, tak sama. Tapi kalau kita kelaskan manusia ni, kita boleh duduk sekali. Yang ni pemalu sikit. Hak mana malu tu kita tak tepi. Sama. Yang ni cengai sikit, hak mana cengai-cengai, hak marah garang-garang tu, hak Kelantan kata bekeng-bekeng, kita tak asik. Kita nak kelaskan dia. Hak mana yang hidup lah keadaan redha, sabar, ujian, kita kumpul semua hak redha tetap sekali. Sama. Walaupun berlainan. Mana orang takut bini, tak sekali. Rimpul sama dia. Nah, mungkin kita ni berbeza sikit, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan Nabi untuk mengurus perasaan yang ada pada manusia. Oleh kerana itu, pakaian yang kita pakai, kita tengok orang ini betul ke pakaian yang dia klaim sebagaimana Nabi pakai pakaian. Nah, betul ke kalau kita tengok? Kalau ustaz tu tak pakai serban sikit kira tak ada ustaz ni. Tapi kalau boleh lilit serban besar-besar tu, orang panggil tuan guru. Betul tak? Orang panggil tuan guru. Walaupun apa dia ajak tu semua, dia kata mengarut pun ada. Kalau kita letak tuan guru tu pada orang yang kena dengan tempat dia, kita seorang yang adil. Tetapi kalau kita letak tuan guru tu tak kena dengan tempat dia, kita tidak adil dalam menilai orang. Cuba kita fikir. Oh, pakai serban, oh tuan guru. Sampai orang kata, entah nak tegur dia. Oi, entah siapa? Entah kuliah serban pun tak pakai. Dia dua serban, satu atas, satu duduk sini. Kita nak tanya, pakai serban atas bahu macam orang duk pakai lah ni, dia pakai begitu dengan capar di sini tu. Pakaian Nabi ke begitu? Betul ke Nabi dengan pakai serban gitu? Betul ke? Kalau orang nak claim benda tu hak Nabi, kenapa ni? Ni cari gaduh dengan orang semua ni. Tapi saya nak bagi tata supaya terbuka benda ni, supaya berfikir di atas Islam rahmatan lil alam. Islam membawa rahmat kepada alam. Kita tidak membiarkan sangat manusia ni berfikir sampai jadi golongan liberal. Tidak. Liberal dia tenggelam dalam kecerdikan dia, akhirnya jadi bodoh. Sebab dia fikir pakai logik semua, dia tak akan dalil. Itu liberal. Tapi
Kita juga menolak golongan yang kondusif, golongan yang syadid, yang kerah dalam agama ni juga kita menolak. Kita kena adil dalam menilai. Kita sebut pasal adil. Kita tolak golongan ni. Ghulu, melampau. Kena begini awak kena siapa dia dengar agama tu dia susah. Kita tak buat gitu. Betapa indahnya Islam ini, dia sentiasa berada di tengah-tengah pada setiap keadaan. Sentiasa berada di tengah-tengah. Islam tidak menyusahkan kita. Jadi umat Islam, beragama Islam, dia tidak menyusahkan. Malahan dia memudahkan cara hidup kita sehari dengan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila Allah Ta'ala kata innallaha ya'murukum bil adli, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Baik. Allah menyuruh kepada keadilan dan kebaikan yang dimaksudkan dalam ayat ini, kata Ibnu Abbas, itu tauhid. Tauhid. Kerana adil itu saya sebut tadi meletakkan sesuatu kena dengan tempatnya, dan kita meletakkan Allah sebagai Tuhan, menerima Allah sebagai yang ditaati dan diminta, yang kita sebut na'budu wa nasta'in, maka kita adil. Oleh kerana itu, berdasar kepada pendapat Ibnu Abbas, kita boleh bercakap bahawa betul firman Allah Ta'ala, inna syirk la zulmun azim. Syirik itu perbuatan zalim yang besar. Kalau kita nak combine dengan ayat ni lah, adil ini merujuk kepada tauhid. Dan adil tu benda yang diterima oleh Muslim dan tidak Muslim. Tanya orang bukan Islam. Orang Islam ni ialah keadilan ni, orang tidak Islam pun tidak suka kepada kezaliman, tidak suka ditindas, tidak suka dianiaya. Dan mana-mana sahaja orang yang teraniaya dalam dunia ni, Islam datang menyelamatkan golongan yang teraniaya. Kalau kita baca tulisan ulama, kita menulis sirah-sirah berkenaan dengan zaman Nabi, zaman sahabat tabi'in, sampailah tabi'in, khilafah dan sebagainya, kita akan jumpa cerita-cerita negara yang diambil dengan cara yang keras oleh kelompok-kelompok ekstremis. Islam datang menyelamatkan orang dalam negara tersebut daripada ditindas tanpa memaksa orang dalam negara itu masuk Islam. Sejarah telah berlaku bagaimana apabila Muhammad Al-Fatih, nampak ni, Muhammad Al-Fatih menawan Konstantinopel, Konstantinopel satu kota yang payah untuk ditawan. Al-Fatih menawannya, masuk dalam gereja yang dulunya gereja Katolik, yang mereka hidup dalam keadaan ditindas oleh Kristian juga, tapi bermazhab lain. Pemikiran ni yang cuba dibawa dalam Islam ni. Kalau tak sama mazhab, kita kata dia Wahabi. Tak sama pendapat, ni tak betul. Tak sama pendapat, tak boleh. Tu yang duk kata perlih Wahabi. Kita tanya tentang apa Wahabi, dia pun tak tahu. Boleh cakap gitu? Tak boleh cakap pun nak cakap juga. Sebab ini time saya bercakap. Kita kata pelik, bukan Wahabi. Ada. Bismillah.
Saya orang duk kata Wahabi ni pun, saya tak pernah mengaji Saudi. Tak. Saya tak pernah mengaji Saudi. Kitab Muhammad Abdul Wahab saya baca lah, dengarlah syarah tu. Saya mengaji dengan syekh dia betul-betul tak pernah. Saya bukan mengaji aliran Saudi. Jadi kaitkan dengan Muhammad Abdul Wahab tu cerita lain lah. Tapi nak beritahu, siapa sahaja yang tidak sama dengan pendapat dia, orang tu akan dihukum. Ini budaya Kristian yang berlaku sejak zaman berzaman. Orang Ortodok yang baik dengan pemerintah, orang Katolik dianiaya. Dua-dua tu kita kata sesat. Ortodok pun sesat, Katolik pun sesat. Sama-sama mazhab dalam Kristian tu. Islam, Imam Ahmad tak pernah berperang dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak pernah ijtihad perang dengan Imam Malik, nak tindas anak murid Imam Malik. Tidak. Itu Islam. Sebab berbeza pendapat dalam agama ni merupakan satu pencernaan ilmu yang banyak. Kawan ni alim, Imam Syafi'i alim kabir, alim besar, bukan main-main. Imam Ahmad bin Hanbal alim. Imam Malik, oi, lagilah. Imam Abu Hanifah lagi alim. Tapi dia tak pernah duk istihar perang sama-sama dengan orang yang tidak bersependapat dengan dia. Tapi lah ni mengaku mazhab Syafi'i, saya mazhab Syafi'i, saya mazhab Syafi'i, lain sikit pendapat daripada Imam Syafi'i, tak betul. Dia kata kalau boleh tarik tauliah, dia tarik tauliah. Kalau boleh hentam, dia hentam. Bukan tu saja, dia mengeluarkan orang itu daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini kerja yang zalim. Ini kerja zalim. Ini bukan kerja adil. Ini kerja zalim. Dia keluarkan kawan tu daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab berlainan pendapat. Berlainan pendapat. Sedangkan ada dalil. Tak boleh beza pendapat. Kita kena Imam Syafi'i. Baik. Kalau awak nak pakai fiqh al-Imam Syafi'i, bagus. Awak kena pakai juga akidah al-Imam Syafi'i. Tak ada akidah al-Imam Syafi'i macam duk mengaji, duk fikir Tuhan ada tapi tak tahu di mana. Tuhan ada tapi tak tahu. Allah mawjud bila makan. Ada tempat tak ada. Ada tempat tak ada. Imam Syafi'i tak pernah ajar begitu. Tak pernah ajar. Tok guru pada Imam Syafi'i pun lagi tak pernah ajar. Dia kata terima je ayat, jangan ditakwil. Sebab takwil pun tak jadi apa juga. Sebab sahabat terima begitu je. Kenapa tak pakai ni akidah Imam Syafi'i? Orang yang klaim mazhab Syafi'i ni biar adil dalam menyebut. Jangan zalim. Jangan fitnah Imam Syafi'i. Jangan buat benda yang Imam Syafi'i tak buat. Nah, ada Imam Syafi'i suruh mandi safar, mandi buang sial, ada? Tak ada. Ada Imam Syafi'i suruh baca bismillah berapa kali boleh lipat bumi semua, ada? Tak ada. Mari di mana benda ni? Dah kata akidah Imam Syafi'i, follow Imam Syafi'i. Betul-betul zalim dan tidak adil dalam mengemukakan pendapat. Itu suruhan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang suruh ihsan apa semua tu kita sebut kemudian. Saya fokus kepada perkataan adil dulu.
Bila satu perintah daripada Allah, dan saya sebut tadi keadilan, orang bukan Islam pun boleh terima supaya kita buat adil dengan dia. Dan ingat, adil bukan sama rata, tidak. Kesamarataan yang dituntut oleh NGO, badan-badan dunia pada hari ini, itu benda semua benda karut. Kesamarataan jantina, contoh, orang perempuan boleh buat, orang lelaki boleh buat juga. Orang perempuan boleh buat, orang lelaki boleh buat. Macam mana kata di Cape Town, satu pantai yang orang perempuan tak pakai baju pun cik. Kalau buat cik pergi payah duduk gini, mujur saya tak pergi, Ustaz Izzat tak bawa. Nah, payah duduk gini. Jangan main-main. Sebab apa? Pantai tu dia nak sama rata. Orang lelaki boleh buka baju, orang perempuan boleh buka baju juga. Sebab sama rata. Itu barat. Tak apa, biar dia lah. Sesak dia tu. Kita nak sama rata juga. Sama rata juga. Oh, kalau masjid-masjid boleh diberi peruntukan, kenapa gereja-gereja tidak boleh diberi peruntukan? Why? Kenapa? Tanya begitu sebab apa? Siapa tuan rumah pada negara ni? Majoriti ramai dalam negara ni orang Islam, orang Kristian. Ini tidak adil. Sebut di pertubuhan antarabangsa bahawa Malaysia mendiskriminasikan agama, tidak mengiktiraf agama. Sebut di seminar antarabangsa orang Malaysia bahawa kerajaan Malaysia ni telah pun menindas kami sebagai orang yang ada agama ni. Dan kalau mu rasa tak mau jadi rakyat Malaysia, mu tukar warga negara, balik negeri lah. Boleh gitu. Ni orang politik marah saya mengajar ni, bedoli nak marah-marah, bedoli apa aku. Kita bercakap benda betul. Tak ada bimbang cakap benda betul ni, Allah bersama dengan kebenaran. Kita tak bimbang. Jadi kesamarataan yang dituntut oleh pihak-pihak tertentu ni apa benda sebenarnya? Bukan nak menjahanamkan akhlak itu sendiri. Kononnya adil itu sama rata. Tidak. Kalau kita contoh, kita bagi kepada mak kita, ibu kita sendiri, kita bagi banyak 500, banyak duit kita bagi, contoh dah, tapi dia duduk seorang ni. Walaupun itu ibu kita, kita berhak bagi banyak pada dia. Tapi isteri dan anak-anak kita ni, dia bagi sikit contoh. Betul tak gitu? Sampai tak cukup? Tak betul tu, tak adil. Walaupun mak kata kena adil lah, 500 bini, 500 aku, tak betul. Tak betul. Anak kita, yang ni cucu kita 6 orang, yang ni 2 orang cucu. Anak kita hak 6 ni, kita projek banyak, duit banyak, kita bagi dia 1,000, 6 orang anak. Hak 2 orang bagi 1,000 juga. Sebab apa? Ayah nak bagi adil. Itu tidak adil. Kerana kita meletakkan tidak kena dengan tempat dia. Tidak kena dengan tempat dia. Jadi orang bukan Islam pun mereka boleh menerima adil itu. Mereka boleh terima. Lalu Islam lah yang maha ada. Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Adlu, Al-Adil. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil. La hawla wa la quwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan di antara amanah dan juga adil. Firman Allah ta'ala Suratul Nisa ayat yang ke-58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'izukum bih inna Allah kana sami'an basira. Baik,
Ayat ni dia berada pada bahagian yang kedua lah surah An-Nisa ni. Kalau kita tengok surah An-Nisa ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan rumah tangga, kenaan dengan hukum cerai, hukum bagi harta segi-segi, hukum banyak surah An-Nisa. Bahagian kedua ni ayat nasihat kepada pemerintah. Nasihat kepada pemerintah. Ni bukan cakap politik ni. Dengar pemerintah dan kata, Ustaz Khairul cakap politik minat. Cakap politik bukan kempen parti. Kalau saya suruh kempen parti mana-mana, saya tak cakap dalam masjid. Tak elok. Nah, kita bercakap di luar masjid lah. Barulah kita boleh tengok parti mana. Ni kita tuju kepada pemerintah. Pemerintah tu yang mentadbir negara, asalkan dia ada jawatan, Allah Ta'ala tujukan ayat ini kepada pemerintah. Pemerintah kena dengar. Sebab Nabi pemerintah. Nabi itu sebagai bukan sahaja Nabi, tapi menteri, Perdana Menteri. Dialah Menteri Keuangan, dialah dia Nabi semua. Ada contoh yang baik pada Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Ini hukum yang pertama kepada pemerintah. Hukum yang pertama, kena amanah dan adil. Adil di sini itu adil dalam mengikut syariat. Adil yang ayat tadi, adil dalam tauhid. Boleh faham ni? Banyak perkataan adil dalam Quran ni kalau kita kumpulkan banyak. Saya tak sempat nak tengok tadi perkataan adil tu. Kalau kita buka Al-Mawsu'ah, itu kitab berkenaan dengan Qamus Quran ni, dia ada perkataan adil tu berapa tempat. Kita tengok. Saya tak nak tengok tadi. Nanti saya sebut semula lah. Minta maaf banyak. Baik. Jadi syariat adalah kayu ukur orang itu adil atau tidak. Dia bukan akal. Pemerintah yang mengikut syariat, dia akan menjadi pemerintah yang adil. Boleh faham ni? Kerana syariat merupakan kayu ukur nak jadi adil ataupun tidak adil. Orang tanya, tu Ustaz, negara-negara dunia tu dia adil je, dia tak masuk Islam. Saya nak sebut bahawa apa yang dia buat itu daripada Islam, cuma dia je tak masuk Islam. Contoh Jepun. Jepun mempunyai integriti yang hebat. Menteri ada maruah. Kereta api aksiden tak jawatan. Kapal melayar tengah laut karam, menteri tak jawatan. Letak jawatan di Jepun, menteri letak jawatan bukan perkara ajaib, perkara biasa. Malahan berbelah-belah Perdana Menteri ditukar. Maju dah Jepun? Maju. Siapa kata Jepun tak maju? Banyak-banyak barang kita ni dari Jepun semua. Jepun, Korea, China tu. Bukan saya nak sebut pasal politik tadi, tidak. Cuma nak beritahu bahawa sifat adil yang ada pada dia itu daripada Islam. Cuma dia je tak masuk Islam. Kerana, balik pada hak tadi, kerana adil itu benda yang diterima oleh semua manusia, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Cuma kalau kita bercakap dalam bab ni, syariat adalah kayu ukur orang tu adil ataupun tidak. Kerana kalau akal, dia tak akan boleh ukur benda tu. Jadi Tuhan sebut, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kamu an tu'addul amanati ila ahliha, menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya. Ini arahan daripada Allah. Baik, macam mana?
Mana-mana pemimpin pun, besar mana pun kuasa dia, hebat mana pun dia amat kecil di sisi Allah Ta'ala. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik kerajaan dia, bila-bila masa Allah Ta'ala boleh beri pada orang lain. Firman Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lepas pada tu ayat apa? Tulijul laila fin nahar. Betul? Apa kaitan malam dengan siang dengan kuasa tu, apa kaitan? Sebagaimana aku boleh buat mari malam, aku ganti dengan siang, siang aku ganti dengan malam, begitulah aku boleh ganti kuasa pemerintahan. Kulillah, katakanlah Allah, malikul mulk, yang memegang segala kerajaan. Tu'til mulka, dia boleh bagi kerajaan man tasha' kepada siapa yang dia nak, dia boleh tarik kepada siapa yang dia mahu. Biyadikal khair, di tangan Allah segala kebaikan, segala kekuasaan. Mana kerajaan yang besar dalam muka dunia ini? Mana nama Mauzita? Tinggal sejarah. Mana nama Abraham Lincoln? Pakcik, ibu kau orang Perlis ni. Mana orang Sanlang, mana bukan kan? Orang Kangat pun tidak ada. Abraham Lincoln, Mao Zedong, Mahatma Gandhi. Tuhan, kufur tu. Kufur. Mana kerajaan yang hebat-hebat Islam? Kerajaan Umayyad, Abbasiyah, Fatimiyah, ada kerajaan yang lain. Semua ada tempoh penang. Demikianlah Allah Ta'ala sebut, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah Ta'ala gantikan manusia ini, telah gantikan. Tidak ada kuasa, tidak ada kerajaan yang kekal sampai bila-bila, tidak ada. Tetapi siapa pun dia, Allah Ta'ala kata, besar mana pun dia, Allah Ta'ala beri amaran supaya dengar dan taat. Innallaha ya'murukum, Allah Ta'ala menyuruh kamu an tu'addul amanati ila ahliha, menjalankan segala jenis amanah dan meletakkan kepada ahlinya. Meletakkan kepada ahlinya. Baik, kita tengok. Amanah ni secara umumnya, kalau kita nak bahas, dia menyangkut berkenaan dengan hak-hak Allah ke atas hamba dia. Yang pertama, seperti solat, puasa, nazar dan sebagainya, itu hak Allah dengan hamba dia, wajib ditunaikan amanah tersebut. Juga termasuk bersangkutan dengan amanah di antara hamba-hamba Allah, sebahagian dari mereka dan sebahagian yang lain. Ini juga wajib untuk kita tunaikan. Dan orang yang tidak melakukan hal tersebut, kewajipan dan amanah sesama manusia ini, dia akan disoal siasat di hadapan Allah di hari akhirat. Satu lagi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, tu amanah. Innallaha an tu'addul amanati ila ahliha, sempurnakan amanah kepada yang layak dapat amanah tersebut. Siapa layak dapat amanah? Allah Ta'ala guna perkataan amanat. Apa maknanya? Dalam bentuk jamak, bentuk banyak, bukan bentuk single, tapi bentuk plural. Jamak amanah maknanya sebarang jenis amanah, tak kira harta, kedudukan, pangkat, kamu kena jalankan. Sebab orang yang tidak menjalankan amanah ini disebut sebagai munafik. Ayatul munafiqin salasun, idza haddasa kadzab, cakap bohong, wa idza wa'ada akhlafa, janji ingkar, wa idza tumina khana, bila bi amanah khianat. Zaman lalu ni bising, harga barang naik. Ya.
Nak buat rumah musim ni wajib tak payah. 200% naik. Mak saya duduk gitu lagi, ada benda-benda yang tak sihat lagi. Harga barang naik, simen naik, mentang tu naik, mentang ni naik. Kerajaan kena beri penjelasan. Sebab apa naik? Pemimpin dia bergerak dengan elang. Si minyak kata dia elang kerakyat dan sebagainya. Saya rasa kalau kita cadangkan pemimpin yang ada pada hari ini dapat gaji ikut keperluan dia, bukan kemahuan dia, saya rasa semua rakyat setuju. Tapi saya je bercakap di masjid, bukan senator, bukan ahli parlimen, tak ada kuasa. Cuma apa yang saya sebut ni mungkin ahli parlimen pun dengar, senator pun dengar, menteri pun dengar. Cuba kamu fikir, terkesan ataupun tidak ada kenaikan harga barang tu pada perut kamu? Mana lebih besar terkesannya kenaikan harga barang tersebut pada perut rakyat? Orang politik memang dia tak suka bercakap gini. Kalau mengejak gini, orang politik tak suka. Tapi ini realiti. Ini berkaitan amanah. Yang disebut oleh Umar bin Khattab sebagai an-nadamah, sebagai penyesalan di hari akhirat orang yang mendapat amanah ini. Sebab itu Umar bin Khattab tidak boleh tidur di malam, berjalan tengok rakyat macam mana. Betul tak? Jalan tengok susah rakyat macam mana. Lantik seorang pegawai hizbah perempuan, lantik untuk pantau merkit. Takut-takut ada orang khianat menaikkan harga barang hizbah. Kalau kita hari ini Kementerian Hal Ehwal Pengguna itulah, begitulah. Dia akan laporkan orang yang curang dalam perniagaan, sebab pasar menjadi tumpuan kepada rakyat untuk menjual, untuk membeli, mengisi perut dia. Ini adalah hukum Allah. Ini hukum Allah. Kita di peringkat kita, mungkin kita tak terkesan sangat harga barang naik. Saya rasa sebab ada kita pencet, ada kita berniaga, adalah sikit kesan. Tapi hak gaji RM50 sehari, hak gaji RM30 sehari, terkesan ataupun tidak? Cukup terkesan. Jadi macam mana benda tu boleh naik? Dan macam mana alternatif untuk menurunkan harga barang? Kena fikir. Sebab apa? Antu addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala suruh kita serah amanah kepada ahlinya. Tetapi kalau dia tidak dapat melaksanakan amanah, kita jangan bagi amanah pada dia, kerana tidak bau syurga dia. Kita takut dia tak masuk syurga, kita pilih orang lain. Tak bolehlah saya sebab dia tu orang saya rasa sayang nak tengok. Tak ada, bukan ke parti ni. Bunyi lejak. Sikit lagi dah, 5 minit minta sikit lagi. Jadi ke parti macam ni. Parti tu lain, parti tu lain. Tapi kita nak cakap atas stand, nak serah amanah ini kepada ahli. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, terang-terang Nabi kata, iaitu fa'idha duyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Apabila Nabi sebut, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran ataupun kiamat.
Orang itu bertanya, bagaimana menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, apabila satu perkara diserahkan kepada ghairi ahli, kepada bukan ahli, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancuran. Kalau kita bercakap dalam konteks rumah tangga, kita serah anak kita, anak perempuan kita ni pada lelaki tak tahu ke mana. Semayang tidak pun tak tahu, masjid pun tak pernah nampak, tengok mari dengan BMW tu okey tu, walaupun dia tu token ketum dah okey lah. Sebab apa BMW boleh lah pegang anak kita ni. Tapi kalau hok mari masjid ni naik motor buruk tapi mengaji agama, dia minta anak mak dia buat gitu tak tahu, anak kita nak mengaji lagi, dia kata. Tapi waktu minta tu tak ada nak, enjin kereta tak ada nak mati, enjin kereta tak ada nak pulah suih apa tak ada dah. Boleh terima, kita terima. Bermakna kita meletakkan amanah untuk menjaga anak perempuan ini kepada bukan ahlinya. Tunggu kehancuran, tengok apa yang bakal terjadi kepada anak cucu kita. Begitu juga masalah kepimpinan. Kita bukan pilih empatlah parti itu aku setuju dengan kawan, dia baik dengan aku. Tidak, mereka yang boleh buat kerja, bukannya yang berhormat wakil rakyat. Hai bye. Faham tak Pak Cik? Masa mengundi hai 5 tahun bye. Ada muka. Jangan pilih wakil rakyat begini, kan dia tidak menjalankan amanah. Dan kita pilih dia ni, kita telah mengheret dia ke neraka. Kita tolak dari neraka kerana orang yang tidak menjalankan amanah sebagai pemimpin tidak bau syurga, kata Nabi. Walaupun syurga itu jauh perjalanan dia dah bau dah. Kena ingat, nak kempen, parti kempen juga, tapi asas ni jangan ditinggalkan. Tak kira parti mana, tak kira siapa sahaja dia itu. Boleh faham ni? Boleh faham, kita nak berhentilah. Kesimpulannya ni, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Tadi dia kata kena serah amanah kepada ahli. Tadi dah. Wa idza hakamtum, bila nak berhukum maka hukumlah dengan adil. Adilnya Nabi SAW terselah dengan perkataan Nabi, lau kana Fatimah tersaraqat, kalau Fatimah itu mencuri, la qata'tu yadaha, aku yang kau potong tangannya. Tak ada kata ni tak boleh ni orang kita ni. Orang kita kena sembunyi dalam poket orang kita. Tapi kalau buka orang kita, tak apa. Tak kira orang siapa-siapa. Betul tak betul, salah. Satu lagi ayat ni, daripada serah kepada ahli itulah marinya adil ni. Maknanya amanah dengan adil adalah salah satu daripada benda yang kita nampak macam duduk seiringan. Orang yang tidak menjalankan amanah, maka penyakit zalim itu akan mari. Orang yang beramanah, maka dia seorang yang adil dalam menentukan sesuatu. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Panjang lagi ni, tapi masa tak mencemburui kita, kerana saya ada online pula pukul 9 nanti. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi